Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dipertemukan sekali lagi dalam siri kuliah Maghrib kita. Tuan-tuan, sekarang ni 1 Syawal, kita selalu bila dengan 1 Syawal ni kita ingat pasal raya je. Sebenarnya 1 Syawal ni dah masuk kepada musim haji ataupun bulan yang dia katakan bulan haji sampai kepada 10 Zulhijjah tu. Jadi bila sebut haji ni tuan-tuan, banyak kita hari ni menceritakan tentang haji ni, kata haji mabrur, 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 umrah makbul, kan? Jadi sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu? Tuan-tuan, ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang mengenai amal yang paling utama sekali. Ya Rasulullah, dia kata, apakah amal yang paling utama? Kata Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang tu tanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah selepas beriman kepada Allah dan Rasul? Kata Rasulullah, jawabnya ialah berjihad ataupun berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kemudian ditanya lagi, selepas itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jawabnya ialah setelah itu haji yang mabrur. Jadi yang pertama sekali beriman kepada Allah dan Rasul, yang keduanya berjihad di jalan Allah, yang ketiganya haji yang mabrur. Jadi tuan-tuan, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ni di atas agama Islam, yang berpegang teguh dengan agamanya. Tentulah tuan-tuan, mendasarkan hidup yang sejahtera di dunia dan akhirat, kita berdoa kepada Allah Ta'ala setiap kali lepas pada solat, setiap kali selepas daripada apa yang kita lakukan perkara kebaikan ni, minta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, semasa melakukan segala rukun-rukun Islam ni, termasuk kita mengucap syahadah, yang kita belajar dalam ilmu tauhid, kemudian kita solat, kemudian kita puasa, kita apa lagi rukun Islam, berzakat, kemudian kita buat haji. Semua yang kita buat ni sebenarnya adalah mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala dan dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan, selain daripada itu, selain daripada ibadah haji ni, kalau berlaku kesilapan dalam amalan, dia boleh diulang ataupun diqadha semula. Tapi berlainan dengan ibadah haji, ianya amat suka untuk diulang kerana melibatkan tempat, melibatkan masa, perbelanjaan dan peraturan giliran untuk pergi. Sebab itu, kalau saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan satu kes yang berlaku pada musim haji. Ada seorang pakcik tu, dia pergi buat apa nama ni, umrah seminggu lagi sebelum daripada nak pergi ke Arafah tu. Kita bagi tahu dah, seminggu sebelum nak pergi Arafah tu, semua jemaah haji dinasihatkan jangan lagi buat umrah, jaga kesihatan, tambah-tambah keadaan cuaca sekarang ni kan tak menentu. Jadi bila kita cakap macam tu pun tuan-tuan, ada juga jemaah ni yang tak ambil alert benda ni, pergi juga buat umrah dalam keadaan penat, badan pun tak apa kuat, tiba-tiba pergi sa'i 3 pusingan je dah tak larat. Balik ke hotel, bila balik ke hotel dalam keadaan umrah belum selesai lagi. Bila belum selesai lagi, besok tu dah niat haji untuk pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Persoalannya, pak cik ni dapat haji ke tidak? Kalau kita kata tak dapat, macam mana pula dia nak kena pergi tahun depan? Dia nak kena pergi pula menyediakan satu perbelanjaan yang lain. Sekarang ni T20 dah 30,850, rayuan 30,850, masih okey lagi.
Ya, melibatkan masa perbelanjaan, jadi nak tunggu daftar tu bila pula lagi. Sebab itu kita hari ini kalau diberi keluasan rezeki oleh Allah Ta'ala, mati kita dalam keadaan kita tidak menunaikan fardu haji, dibimbangi mati kita di atas agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Ya. Maka tuan-tuan, inilah kita rujuk kepada beberapa pandangan. Inilah petugas-petugas yang diharapkan, katanya tugas guru agama ni menyelesaikan kepada masalah yang berlaku. Bagaimana jalan keluar kepada pakcik tadi ni. Itu peranan kita lah. Jadi tuan-tuan, para jemaah tadi, dia daripada sini ni bukan sahaja pergi ikut orang, kena memastikan dengan penuh jihad dia, dengan penuh takwa dia, dengan penuh tanggungjawab dia, bahawa apabila dia menunaikan haji ni pasti dengan amalan yang betul, dengan amalan yang sahih, sah, dan mengharapkan kemabruran itu tadi. Sebab itu untuk itu Allah Ta'ala menyebutkan satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-200 ni. Apa Allah Ta'ala kata? Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Selesai kamu daripada menunaikan amalan haji ini, kata Allah, hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya tadi, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut memuji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi daripada itu. Dalam pada itu katanya, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia. Jadi orang-orang ni diberikan kebaikan di dunia, tak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan, walaupun bila kita kata hari ini soal menentukan haji mabrur tu kita tak boleh tentu. Itulah ketentuan mutlak Allah SWT, bukan kita. Bolehkah kita hari ini kalau orang solat, hantar punya solat tak sah, hantar punya solat sekian-sekian, kita tak boleh kata. Sebab kuasa kita ni tak boleh nak menentukan tu sah tak sah, itu serah kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, namun dia berkait dengan usaha kita, ikhtiar dan pengetahuan yang tinggi oleh para jemaah dan bimbingan haji daripada para ulama. Saya tengok tuan-tuan apa yang dibuat oleh tabung haji. Kita ni dulu kalau di negara kita ni belajar haji ni 17 siri. Lepas itu 17 siri ni dikurangkan kepada 13 siri. Lepas tu ada lagi intensifnya. Ini baru habis malam kursus perdana haji pagi tadi, daripada semalam lagi hari Jumaat, hari Sabtu sampai hari Ahad pagi tadi. 6,000 orang perangkat negeri Selangor yang datang di masjid negeri. Tuan-tuan ya. Jadi kita cuba berusaha nak bagi yang terbaik kepada para jemaah ni supaya mereka buat tu betul-betul menepati dengan kehendak yang dituntut. Jangan nanti tuan-tuan seperti mana yang saya dimaklumkan ada negara-negara lain, bila dia bincang dengan negara kita ni, dia tengok cara pengurusan haji daripada negara Malaysia ni, dia kata dapat terbaik macam mana jadi macam tu. Kami buat kursus sampai 13 siri, kami buat ada kursus perangkat-perangkat lagi, panggil seluruh negeri tu buat perangkat-perangkat negeri. Dia kata kami tak macam Malaysia, buat kursus ni sehari je, dia kata. Esok nak pergi, hari ni buat kursus, lepas tu pergi berangkat. Bayangkan tuan-tuan ya, sedangkan haji ni banyak masalah. Sebab itu kata Rasulullah, dia memberi jaminan melalui sebuah hadis yang maksudnya kata Rasulullah, di antara umrah dengan umrah penghapus dosa dan tidak ada balasan haji mabrur melainkan syurga daripada Allah SWT. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini berarti tuan-tuan, matlamat utama pelaksanaan ibadah haji ini ialah hendak mendapatkan haji mabrur, yang pasti dosa kita diampun dan mendapat ganjaran syurga daripada Allah Ta'ala. Macam kita puasa hari ini, puasa dia adakah setakat puasa kita menahan diri daripada makan dan minum? Tapi disebut dalam hadis-hadis yang lain mengatakan bahawa rugilah, kata Rasulullah, melihat kepada seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala berada dalam bulan Ramadan, tetapi berakhirnya Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, ada orang jemaah ni yang mengadu kepada saya masa saya pergi 2011, sambil-sambil nak tunggu masuk balai berlepas di flight ni, dia bersembang dengan saya duduk sebelah.
Saya pergi haji ni ustaz, dia kata tak tahulah apa yang saya buat pun saya tak tahu. Dia cakap begitu. Ni jemaah sendiri ni tuan-tuan ya. Pergi tawaf, saya tawaf, dia kata sa'i, saya sa'i. Orang suruh bergunting, saya bergunting. Pergi melontar, dia kata saya melontar. Tapi sebenarnya dia pun tak faham apa sebenarnya falsafah. Jadi kalau kita nak bercakap pasal falsafah, simboliknya kenapa kita pergi tawaf 7 pusingan, kenapa kita pergi sa'i 7 pusingan, kenapa kita pergi melontar, yang dia katakan apakah yang kita nak lontar. Macam semalam pun khusus Perdana Haji ni pun ada orang tanya, apa sebenarnya kita nak lontar tu? Jadi sebenarnya tuan-tuan, ada yang mengatakan kalau kita salah satu di falsafahnya nak melontar sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kebinatangan yang ada diri kita ni. Macam sahabat saya pergi sana, dia kata dia isap okok. Dia campak kotak okok. Tapi melontar pakai kotak okok tak boleh. Melontar dengan batu. Selamat tinggal kamu rokok, dia kata, campak gitu. Aku takkan isap kamu lagi dah, dia kata. Tapi saya kata, engkau berhenti beli ke berhenti isap? Gitu. Ada orang berhenti beli tapi isap dia tak berhenti. Ini berhenti beli dengan isap sekali, sampai sekarang dia tak isap rokok. Jadi tuan-tuan, berjayalah di situ dah ada panduannya tu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kata hari ini haji mabrur yang pasti dosa diampun, mendapat ganjaran syurga, kerana haji ini merupakan keperduan yang diwajibkan, sama macam keperduan sembahyang, sama macam keperduan puasa, kewajipan-kewajipan yang lain. Jadi tuan-tuan, cumanya kewajipan haji ini dia agak berlainan dengan ibadah yang lain dari segi konsep keperduannya, kerana dia mewajibkan ke atas kita ni hanya seumur hidup berapa? Sekali je. Cuma dalam hadis-hadis kursi menyatakan jangan sunyi kita dalam tempoh 4-5 tahun tu datang ke Baitullah. Tuan-tuan dah datang 4-5 tahun tu jangan sunyi, datang lagi. Kerana Baitullah ni dia tak akan sunyi daripada manusia. Tuan-tuan ya, dia tak kurang, kalau tak silap dalam satu hadis kata 600,000 setiap hari orang akan datang tawaf di Baitullah. Kalau kurang, Allah Ta'ala akan bercukup dengan para malaikat. Banyaknya rahmat turun dekat Baitullah tu. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 97, yang maksudnya dia kata Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bagi siapa-siapa yang mampu sampai kepadanya. Manakala orang yang tak berkemampuan ni, dari segi perbelanjaan dia, kesihatan tubuh badan, keselamatan perjalanan, ni tak wajib. Ini kita bincang di peringkat muzakarah haji ni tuan-tuan, istita'ah ni. Istita'ah ni siapa dia? Betul, ada orang kata, dengan tanya saya semalam, bagaimana, dia kata saya dapat tawaran ni, apa nama tu, membuat pinjaman daripada institusi keuangan. Saya jawab tu adalah syarat-syarat dia tu. Kalau suami dapat, isteri tak dapat tadi, dia kata yang ni nak mohon daripada institusi keuangan, boleh, ada syarat dia. Pastikan tidak ada unsur riba, pastikan dia boleh bayar balik. Itu di antaranya lah. Tapi kalau kita compare dulu tuan-tuan dengan sekarang ni, masa zaman 70-an dulu nak pergi haji ni dalam berapa? 5,000 je dah boleh pergi dah. Sekarang ni tuan-tuan, rayuan kita tak pernah bayar penuh 30,850. Bagi saya 30,000 tu masih murah lagi lah, nak bandingkan dengan pertukaran wang kita sekarang. Okey. Apa yang saya nak sebut ni tuan-tuan, panduan yang dia katakan haji mabrur ni. Haji yang mabrur ni pastinya dengan penuh dugaan, cabaran dan kesulitan. Saya kalau dalam ibadah haji ke umrah ni, saya tak pernah kempen pun sebenarnya. Sebab tuan-tuan, bila musafir ni kita susah. Sebab itu kata Sayyidina Umar, untuk kita mengetahui seseorang tadi ni, dia ni akhlaknya sempurna tak sempurna, kita lihat pada waktu dia musafir macam mana. Masa tu kita tahu. Tengok tuan-tuan, pada musim haji macam-macam kerana manusia. Ya, macam-macam kerana manusia. Jadi tuan-tuan, kerana dia kata haji yang mabrur ni juga memerlukan kepada perubahan sikap, memerlukan kepada keazaman kuat untuk melawan satu-satu cabaran yang besar.
seperti tuntutan hawa nafsu dan godaan syaitan. Lepas itu tuan-tuan, cerita-cerita kita bincang bab haji ni, kita dam itu dam ini, yang membabitkan masalah perhubungan suami isteri dengan dam muntah pun berlaku juga musim haji tuan-tuan. Lepas umrah yang pertama sampai dah sibuk nak kunci bilik berkat dah minta dah. Ada cerita ni. Habis tak habis lagi dalam kerja haji ni, sebelum balik ke Mekah lagi kan tuan-tuan, dekat Mina celah-celah kemah. Betul Ustaz, suami isteri betul. Tapi benda tu berkait dengan masalah larangan dalam ihram tadi, yang kita hanya 10 larangan saja baru dibolehkan. Hanya 3 perkara lagi setelah kita belum tahalusani yang membabitkan dengan mukadimah persetubuhan tetap tak boleh. Ini kata orang Kelantan kena sikit kan. Petugas-petugas ni memang tuan-tuan ya, kita bertugas sampai 50 hari sampai 60 hari, ada yang sampai 70 hari duduk di sana. Lama bil lama tertunggak tak bayar ni, dia tengok negro pun macam putih je. Tengok negro tu putih je. Tuan-tuan faham maksud saya? Bil tertunggaknya dengan abang main tuan-tuan. Ni semua dah ada orang kata pengalaman ni. Tengok negro pun kata lawa negro tu. Selama hari ni tengok negro tak rasa tak dengar. Orang Kelantan kata tak dengar. Sebab itu tuan-tuan, haji mabrur ni dia tak datang dengan bergolek, dan tidak akan tercapai dengan impian sahaja tanpa usaha yang sepenuh jiwa raga dan istiqamah dalam amalannya setelah selesai tadi. Sebab itu saya selalu menyebutkan tentang kemabruran ni, dia ada beberapa perkara. Satu, amalan sebelum menunaikan fardu haji itu sendiri. Apa dia tuan-tuan? Amalan sebelum pergi haji itu kita kena memastikan akidah yang sahih, yang benar, yang berpandukan kepada ahli sunnah wal jamaah. Kita mengucap dua kalimah syahadah ni tuan-tuan, kita kenal ke siapa dia asas yang membawa kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia Abu Mansur Maturidi, siapa dia Abu Hasan Asy'ari yang mempelopori dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tanya seorang-seorang ni tuan-tuan, mungkin kita pun tak kenal siapa Abu Mansur Maturidi, siapa dia Abu Hasan Asy'ari, bagaimana mulanya perkembangan akidah itu sendiri. Itu satu. Yang keduanya, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, dia kata, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada Umar Al-Khattab, sesungguhnya perbuatan itu bergantung kepada apa yang kita niatkan. Kerana bagi setiap orang itu apa yang dia niatkanlah. Jadi kalau dia, sebab itu kalau dalam kitab-kitab tasawuf kata di akhir zaman, dia kata orang pergi haji ni, pergi ke Mekah ni ada 2-3 cara. Cara tu maksudnya kalau orang kaya pergi ke Mekah, dia pergi macam melancong je, bayar pakej mahal-mahal, lepas tu balik ke sini tak tahu apa yang dia buat. Sonok kan cerita pakej ratus-ratus ribu. Orang miskin pergi nak minta sedekah. Para qari pergi ke Mekah nak bermegah-megah. Jadi tuan-tuan, itu berdasarkan kepada niat. Macam Rasulullah sendiri pun waktu berhijrah ke Madinah, semuanya di kalangan sahabat yang mengikut Rasulullah berpindah ke Madinah tu pun ada yang niat kerana nak kahwin dengan perempuan, ada niat kerana Allah dan Rasul. Itu bergantung kepada niat mereka. Yang ketiganya, amalan sebelum menaikkan fardu haji ni ialah apa dia? Berbekalkan ketakwaan secara bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Takwa ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, lebih daripada 150 tempat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Puasa pun hujung ayat tu la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Takwa tu sendiri lebih daripada 150 tempat Allah sebut kalimah takwa tu dalam Al-Quran. Sebab itu ada setengah ulama yang kata takwa ni dia buat dalam bahasa yang mudah. Ta tu dengan makna takut. Ta tu takut, dia kata. Takut nak melakukan apa nama ni, maksiat ataupun kesalahan dengan Allah Ta'ala. Qaf tu qanaah, mencukupi dengan apa pemberian Allah Ta'ala. Waw tu wara', alif tu ditambah ta, qaf, waw, alif. Okey. Tapi ada lagi tuan-tuan disebutkan oleh ulama dalam perbahasan kitab-kitab tasawuf tu, ada panjang lagi takrif-takrif takwa ni. Yang keempatnya tuan-tuan, amalan sebelum menaikkan fardu haji ni dia kena ada persediaan rohani dan juga persediaan jasmani, mental yang mantap. Saya pergi kursus malam, disuruh berjalan tak berapa kilometer. Kita ni bukan suka biasa-biasa jogging ni tuan-tuan, pergi team building pula nak kena naik tembok tu ke pun, dan apa nama, dawai
yang merangkak bawah dawai itu. Merangkak bawah dawai, lepas tu pula yang bergantung buat team building macam-macam permainan. Dulu nak kawat-kawat ni masa sekolah kira adalah tuan-tuan, sekarang ni nak kawat-kawat je tak ingat tak. Tapi dia buat begitu sebagai persediaan jasmani kita. Sebab tuan-tuan, kita nak sa'i dah beberapa kilometer. Perjalanan daripada hotel nak pergi ke masuk Masjidil Haram tu satu hal lagi dah, dengan keadaan orang ramai lagi. Itu perlu kepada persediaan rohani, jasmani dan mental. Yang kelimanya, kena pastikan wang perbelanjaan daripada harta yang halal. Maknanya wang yang kita gunakan tadi untuk tujuan keperluan bagi menunaikan ibadah haji daripada wang yang halal. Jangan sesekali campur aduk dengan satu yang haram ataupun yang syubhat. Kerana setiap yang syubhat itu adalah haram. Tak pasti dia punya hukum tadi tu, kan? Dalam syubhat lah. Yang keenamnya, kena lakukan susah payah dengan mengharap ihsan daripada Allah Ta'ala, iaitu berjihad menghadapi kesukaran dan berdoa untuk mendapatkan kejayaan. Itu sebelum. Baik, itu kalau kita pergi tuan-tuan hari ini, Perdana Haji ni, kita nak bagi gambaran kepada para jemaah ni. Semalam 6,000 orang datang di Masjid Negeri. Saya tengok waktu-waktu puncak lah, nak maghrib penuh bila air. Masa tu dah tahu dah cabaran dia. Lepas tu subuh besok pukul 4 pagi dah orang bangun nak mandi, queue tunggu bila air. Begitulah suasananya di Arafah. Satu bilik air tu nisbah 70 orang kongsi nak guna bilik air tu. Bukan boleh time kita nak guna pergi masuk je, tak. Sebab itu benda ni, cabaran-cabaran ni lah sebenarnya tuan-tuan nak menguji kita punya. Betul lah tuan-tuan, orang kata sabar, tapi kita hari ni dalam bab ni cerita sebelum tu memanglah. Okey ya, itu satu kes. Itu amalan sebelum pergi. Adapun amalan semasa menunaikan fardu haji, yang pertama sekali kena menyempurnakan sekali rukun dan wajib haji serta sunat-sunat dia. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dalam amalan ni kita selalu beranggapan sunat. Kalau kita selalu beranggapan perkara sunat tu kita kata kita memperlekeh, macam mempermudah-mudahkan sunat, lama-lama dia akan, yang fardu pun kita akan mudahkan. Siapa-siapa yang mempermudahkan amalan sunat. Jadi tuan-tuan, kena pastikan kita buat tadi dengan segala rukunnya, wajib hajinya, sunat-sunatnya kita buat elok-elok. Jangan nanti hari ini adalah perkara sunat kita tinggalkan. Dalam bab tawaf yang selalu orang tinggalkan ni istilam, ya, istilam dekat dengan rukun Yamani, rukun Hajarul Aswad tu. Betul lah sunat, beritibak sunat, tapi benda tu ada hikmahnya dan ada kelebihan. Okey ya. Yang keduanya, melakukan amal ibadah dengan sempurna dengan menjauhi perbuatan khurafat, bid'ah dan syirik. Banyak perkara tuan-tuan, kadang-kadang orang buat amalan ni dia hendakkan satu perkara habuan dunia. Bawa minyak wangi pergi tawaf. Kan dulu orang bawa air zam-zam pergi tawaf. Lepas tu macam-macam lah, cincin ni kata dah pergi tawaf 7 keliling, rendam dalam air, nak buat macam-macam lah. Nak buat, orang meniaga tu nak buat apa? Nak buat pelaris dan sebagainya. Orang mancing pula kelambu Kaabah tu bubuh dalam minyak wangi tu, macam-macam lah. Ini cerita-cerita ni berlaku tuan-tuan ya, perkara khurafat, bid'ah dan syirik. Kemudian membayar segala jenis dam yang berkaitan. Sebab hari ini soal pelaksanaan dam ni tuan-tuan kita sebut, tapi orang nak keluar duit ni dia susah. Lepas tu dia kena ada rujuk kepada guru-guru agama yang bertugas di situ, macam mana cara kaedah pembayarannya supaya kita pastikan dam tu dilaksanakan dengan betul. Yang keempatnya, tidak melakukan perkara yang dilarang dalam masa ihram. Kena pastikan bila kita duduk di sana ni mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelimanya, kita bertoleransi sama insan sepanjang berada di tanah suci ni. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, yang maksudnya dia kata masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ayyaman ma'lumat, beberapa bulan yang termaklum. Oleh demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, dia tidak boleh mencampuri ibadahnya itu, dia tidak boleh membuat maksiat, tak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan haji. Itu semasa menunaikan ibadah haji. Sebab itu saya tengok hari ini tuan-tuan, pengalaman-pengalaman yang lalu mengajar kita
dekat Mina khususnya ya, soal nak pergi bilik air pun bergaduh, soal duduk dalam kemah yang kaki kita kena kepala orang, ya, kaki orang kena kepala kawan lain. Dia bukan menjanjikan keselesaan. Ada orang memilih pula untuk pergi berulang-alik daripada Mina ke Mekah. Boleh nak berulang-alik, tapi dia kena tahu bila waktu yang dia kena sampai, dia kena berada di Mina tu. Dia tak boleh tengok ikut-ikut orang, sebab dalam ibadah ni kalau tuan-tuan tidak mengetahui kafiat, tuan-tuan buat betul sekalipun tak akan sah ibadah tu. Contohnya Tuan Haji nak semayang jamak qausar, ikut orang jamak, kita pun jamak, kita pun tak tahu rukhsah tu macam mana, cara yang syarak benarkan boleh tak boleh tu. Kita buat betul sekalipun tak akan sah, kerana kita sendiri mesti tahu kafiat itu. Ini semasa menunaikan ibadah haji. Lepas tu balik pula selepas menunaikan ibadah haji ni, macam mana kata nak kemabratan. Kita tengok orang tu tadi, selepas daripada balik daripada fardu haji tu, tengok adakah dia menjauhkan diri dia daripada dosa dan perkara-perkara yang mungkar. Contohnya kalau kita tengok orang ni tadi, alhamdulillah sebelum pergi haji ni tak berapa rajin datang berjemaah, dah balik ni alhamdulillah kerana dia dah melazimi di Mekah Madinah tu solat berjemaah 5 waktu. Balik di sini dia melazimi solat berjemaah 5 waktu. Yang keduanya, selepas balik tu dia banyakkan amal soleh, nak meningkatkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Kalau sebelum ni tak berapa nak mari solat subuh antaranya, alhamdulillah dia dapat mari, dapat menghidupkan solat berjemaah tu sendiri. Kalau sebelum ni dia tak berapa nak bangun tengah malam ni, tuan-tuan, alhamdulillah ada peningkatan. Yang ketiganya, mengekalkan dan meningkatkan sifat-sifat murni dalam pergaulan dan masyarakatnya ni, menghindarkan diri daripada segala bentuk permusuhan tadi. Kalau dulu ni dia ni dari segi ukhuwahnya tu tak berapa bagus, tapi setelah balik ni alhamdulillah ada peningkatan. Ini amalan semasa selepas menunaikan ibadah haji. Ya, yang keempatnya, memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik, ke arah kesempurnaan akhlak tadi, serta kelakuan secara berterusan, sentiasa memberi kemaafan kepada manusia. Ini yang susah nak buat, tuan-tuan. Sebab itu kata Sayyidina Ali, ada beberapa perkara yang sukar untuk manusia buat. Apa dia? Nak memberi ketika kita tak berapa ada duit. Duit ni adalah sikit, tapi orang datang minta pada masa itu, ya Allah susahnya nak bagi. Apa itu? Yang keduanya, nak memberi kemaafan ketika kita marah. Susah nak buat tu. Tak semua orang ada kekuatan begitu. Kita ni tengah marah ni, nak memberi maaf kat oi, bukan susah, bukan senang. Jadi tuan-tuan, sebab itu kalau orang yang mampu di sini ni, ada satu amalan yang saya tanya guru ni, dia minta keampunan tu untuk diri dia dan semua manusia. Kalau kita hari ni tak apalah, minta ampun untuk kita dah lah, kenapa nak minta ampun untuk orang lain? Tapi sebenarnya orang yang memperbaiki diri dia ni tadi ke arah yang lebih baik, dia akan sentiasa memberi kemaafan sesama manusia. Ini yang sukar untuk kita buat. Sukar, tuan. Jadi dengan terlaksananya segala apa yang dinyatakan tadi ni, tuan-tuan, besar kemungkinan seorang itu dia akan mencapai tahap haji mabrur yang diidakan oleh setiap pengunjung Baitullah. Jadi kita tak boleh macam saya cakap tadi lah, kita bukan kuasa kita untuk menentukan kau mabrur, kau tak mabrur, atau bukan. Jadi mabrur ni Allah Ta'ala yang menentukan. Cuma kita boleh tengok dari segi tanda-tanda seseorang tu tadi. Alhamdulillah ada jemaah kita yang dapat tawaran. Janji amin. Jemaah surah Al-Amin ni tak tahu lagi. Di peringkat masjid dah nampak nama dah. Di Surah Kasih pun ramai nampak yang datang semalam. Ya, Al-Sina'an ni pun ramai. Tapi yang di bawah karya Al-Amin sendiri tak tahu lagi siapa sebenarnya. InsyaAllah ada tu nanti, sebab rayuan ni dia sampai kepada hujung Syawal ni. Ya, ada ya, antara dapat ya. Kawan-kawan, alhamdulillah. Nanti peringkat surah buatlah sikit majlis untuk meraihkan bakal-bakal haji ni. Okey tuan-tuan, kemudian amalan ke arah haji mabrur ni sebelum berangkat apa pula? Dia banyak ceritanya. Sebelum berangkat apa? Dia kena mempelajari falsafah haji, rukun-rukunnya, wajib serta sunat-sunat, nak melengkapkan segala kewajipan yang mesti dilakukan olehnya
sebagai hamba Allah yang mengunjungi rumah ni tadi. Ni kena belajar falsafah haji. Kenapa kita tawaf 7 pusingan? Kenapa 7 ni banyak sangat simbolik dalam agama ni? Contohnya kan, kita semayang baca Fatihah 7 ayat daripada Fatihah. Apa lagi? 7 hari jalan seminggu, 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 pusingan sa'i. Apa lagi je 7? Tok Bomo datang, dia kata awak ni ubatnya kena cari 7 air kolah masjid. 7 juga. Kan? Kita pun cari masjid ni tak ada kolah. Kolah tuan-tuan dah kering. Dah kering daripada pandemik itu, kering dah. Tak ada. Lepas tu pula kalau setengah-setengah dia kata apa? Cari 7 biji apa? 7 biji buah limau. 7 biji juga. Ada hikmah kenapa 7 ni tuan-tuan. Kita punya anggota kita ni yang buat kesalahan dengan Allah Ta'ala ni, daripada 7 anggota ni lah. Yang kita buat maksiat, yang kita buat banyak derhaka dengan Allah Ta'ala ni, daripada 7 anggota kita ni. Sebab itu bila kita berpuasa, bukan suruh sahaja kita berpuasa tu untuk tahan diri daripada makan dan minum, nak jaga panca indera ni juga. Jadi tuan-tuan, ni kalau kita nak cakap falsafah ni panjang lagi lah. Itu sebelum berangkat kena faham falsafah tu. Jadi tak timbul nanti bila pergi sana, saya pun ikut-ikut orang, ustaz tak tahu apa falsafahnya. Yang keduanya, kena berguru kepada mereka yang cukup ilmunya tentang ibadah haji serta ada pengalaman dia. Lepas itu tuan-tuan, kalau di peringkat tabung haji ni, nak bertugas di tanah suci ni, dia bukan main tangkap muat je. Walaupun guru agama yang mengajar agama ni, dia bukan tangkap muat. Dia ada proses dia tuan-tuan ya. Ada proses dia yang kena pergi kursusnya, dapatkan sijil pembimbing ibadah haji, ada temu duga dia, ada ujian bertulis dia, kena pergi kursus apa TOT tu dia panggil, kalau orang kerja ni apa, training of trainer. Biasa kan kalau kerja-kerja dulu kena pergi TOT dia, ada lah punya syarat-syarat lagi. Tuan-tuan ya, dia bukan boleh tangkap muat begitu. Sebab itu saya tengok hari ni tuan-tuan, saya bukan nak cerita pasal kelebihan tabung haji, tak ya. Sebab orang hari ni kadang-kadang bila dia pergi, saya dah datang umrah dah 4-5 kali dah, 10 kali dah ustaz, dia kata. Tapi sebenarnya dia pergi tu, dia tak up to date dengan keputusan-keputusan apa yang dibincang di peringkat muzakarah haji, peringkat kemasaan. Contoh saya nak sebut, kalau dulu isu pakai kasut selipar ni, dia mesti kena nampak berapa? 5 jari mesti kena nampak. Jadi kita duk bincang sekarang ni 5 jari macam mana, beli selipar dekat pasar malam, pakai-pakai 1 jari kecil ni tak nampak. Takkan kalau nak nampak 5 jari kena gunting pula sikit, nak nampak 5 jari kan susah. Dah beli benda baru kena gunting nak nampak 5 jari. Tengok balik, kita baca kitab Bahrul Wafi ni tentu sampai habis sebuah, ada tak pandangan-pandangan ulama yang mengatakan boleh. Jadi tengok, ada jumpa sekurang-kurangnya 3 jari pun dah boleh. Ambil keputusan, guna pakai untuk semua jemaah 31,500 orang. Boleh sekarang ni pakai selipar, nampak 3 jari dah okey. Tak perlu nampak 5 jari. Jadi itu tujuan dia. Jadi kalau hari ni nak rigid, kena 5 jari mesti. Susah tuan-tuan, beli selipar mahal dah kena gunting nak nampak 5 jari. Itu satu contoh. Pakai tali pinggang pula dulu kena pakai tak boleh smart. Tahu smart? Masuk lubang tu dia masuk balik tu kan. Itu smart. Tapi sekarang ni tak ada masalah. Itu bukan benda yang sampai dikata berjahit. Pakai kuat, smart lagi boleh. Itu contohlah, ada banyak lagi perkara-perkara. Bab solat jamak qasar, kita bincang juga di peringkat sana tuan-tuan. Sebab kalau kita jangka tak berhenti macam mana? Boleh jamak qasar walaupun dah sampai di tempat destinasi kita tu beberapa hari itu ada syarat lah, kita bincang lebar. Kemudian yang ketiganya, tidak perlu diheboh-hebohkan pembagian haji nanti ditakuti jabur riak dan takbur. Kalau tak heboh macam mana pula? Nanti pihak surau nak buat majlis meraihkan bakal haji. Kita nak heboh. Maksudnya tadi, cerita kepada jiran sebelum berangkat bagi tujuan pesanan wasiat ni boleh.
pihak surau buat wawarkan, katanya siapa-siapa jemaah yang terpilih bawalah surat tu, bukan kita wawarkan masuk Facebook. Alhamdulillah semua ini budaya masuk Facebook ni tentang makan sedap, pergi mana-mana semua nak update dalam Facebook tu. Ada hukum juga tu di peringkat Majlis Pertuan Negeri. Tapi nak bagi tahu kepada, ada benda yang boleh bagi tahu, ada perkara yang tak boleh bagi tahu. Contoh yang tak boleh bagi tahu ni apa? Kahwin dua. Kawan saya ustaz, tuan-tuan ya. Dia pergi berceramah sana, pergi berceramah sini. Saya tanya, mana bang? Ada ceramah dekat Kuantan, pergi jumpa bini muda kat sana. Tak lama 3 hari, mana bang? Kata ada forum kat Kedah balik. 5 tahun 3 orang anak, isteri tak tahu. Isteri tak tahu, lepas 5 tahun baru tahu. Ini ada satu cerita, boleh cerita ya? Boleh cerita? Ini cerita orang bermadu. Cerita pergi duduk, dia bawa dua-dua madu dia tu duduk satu bilik. Ni cerita betul berlaku ni tuan-tuan. Pergi masjid sama, balik masjid sama. Dia tahu ni. Tapi yang madunya itu antara dalam bilik, tak tahu yang dia ni bermadu. Faham ke cerita saya ni? Dia pergi tapi duduk lain-lain lah. Suami duduk lain, isteri ni duduk lain. Tapi ceritanya yang 2 orang ni tadi pergi masjid balik, dia tak tahu 2 orang ni bermadu. Kata suaminya, macam mana aku nak bagi tahu ni? Dia kata dia pilih waktu yang terbaik. Harap dia kata, oh kalau waktu yang terbaik ni selepas tawaf dekat Baitullah boleh aku bagi tahu. Dia kata dia bawa dua-dua ni pergi tawaf. Selepas tawaf habis, duduk sekejap dekat dataran tu, bagi tahu sebenarnya dia kata kawan-kawan baik ni tu madu kau. Lepas daripada tu hilang juga isteri dia. Di Mekah tu cerita ni, hilang bininya tadi. Sampai suami mengadu ke tabung haji, dia kata isteri dia hilang. Isteri pula mengadu kepada tabung haji, kata dia diabaikan dah. Ni cerita ni tuan-tuan. Yang tu tak perlu heboh-heboh, dia perlu ada keberanian. Yang tu. Tapi cerita pergi haji ni dia bukan suruh heboh-heboh. Maksud heboh ni tak payahlah kita kata nak bagi tahu begitu ya. Okey, yang keempatnya, kena pastikan guna sumber daripada perbelanjaan yang halal. Ada orang tanya, boleh tak duit dulu dah kursus haji dalam 80-an dulu orang tanya pergi apa? Tikam ekor tu. Beli nombor, duit dia beli nombor tu pergi haji, boleh tak? Boleh lah. Beli loteri tu kan kena nombor 1, duit ni tu bawa pergi haji, boleh. Kalau hajinya cukup syarat sah lah, tapi tak ada pahala. Kain curi bawa semayang, kain curi tapi bawa semayang, sah tak semayang dia? Sah lah. Tapi tak ada pahala. Okay. Yang kelimanya, kena sebelum bertolak tadi bagi tahu kedua ibu bapa kalau masih ada, bagi tahu jiran, mohon maaf semua rakan taulan serta keluarga khususnya pernah bersengketa ni. Tuan ya, ibu bapa ni sebenarnya tuan-tuan, saya dulu memang sebelum saya musafir ke mana-mana ni memang saya jumpa ibu bapa ni. Ni cerita pengalaman dulu masa saya mula belajar. Saya turun ke masjid tuan-tuan subuh, orang kampung memberi satu, orang panggil apa, penghargaan lah, sediakan kenderaan nak pergi belajar, ni hantar anak karya ni belajar. Ayah saya turun juga, walaupun dia sebelum tu jarang-jarang datang sembahyang subuh di masjid, tapi hari itu saya nak pergi tu dia turun sembahyang subuh tadi. Lepas sembahyang subuh, salam orang kampung, salam, cium tangan ibu, semua minta redha, pergi. Selepas 2 minggu saya dapat berita ibu saya meninggal dunia. Nak balik daripada Kelantan ni tuan-tuan, pukul 5 pagi dia orang telefon. Seorang cakap Perak, seorang cakap Kelantan. Tak faham. Tak faham, orang Kelantan kita tak faham. Jadi tak dapat apa hubungan tu. Jadi lebih kurang dalam habis saya kelas dalam pukul 11 tu, dia orang pun beritahu saya sebelum datang sini, dia kata ada mak sakit apa-apa ke? Saya kata tak ada. Dulu adalah ada appointment doktor untuk buat jantung punya latihan tu adalah, tapi lambat lagi. Saya telefon, betul mak meninggal. Saya balik naik taksi tuan-tuan daripada Kota Baru tu sampai Ipoh,
Ipoh naik bas sampai ke rumah. Petang saya sampai dalam pukul 10 orang buat tahlil dah habis, orang tahlil balik, saya sampai. Tapi saya sampai tu saya tak rasa terkilan, saya tak rasa macam satu penyesalan, sebab saya dah mohon maaf kedua ibu bapa saya. Dia pun dah redha dengan pemberian saya dan belajar dan sebagainya. Berbeza ada setengah kakak saya yang lambat dapat berita tu. Masa tu Pahang cuti keputeraan Sultan Pahang. Dulu mana ada WhatsApp ni tuan-tuan ya. Masa tu pakai telegram. Telegram tu kita pergi telefon kepada pihak Telekom tu, bagi tahu kata dia hantar telegram, dia akan bagi tahu kata bertemak meninggal dunia. Telegram tu pun lambat sebab masa tu Pahang cuti. Sampai-sampai dah siap ke bumi, nangis-nangis. Ini hukum berbijik sabak ketika kematian ni haram. Ada disebut dalam hadis. Jadi saya ni bila sampai di situ saya tak ada menangis. Adik-beradik lain kata, kenapa tengok? Dia kata adik ni jadi macam tu. Orang lain sedih, bersedih tu memang bersedih lah bila mak meninggal, tapi kita tak ada rasa terkilan apa-apa. Seperti mana yang berlaku, ada ceritanya tuan-tuan di kalangan sahabat Nabi sendiri dalam kitab Darul Mahub yang dibaca oleh Ustaz Najib, apa nama di sini tu? Najib Toha kan? Kitab tu dia menceritakan ada seorang yang dia orang ni melakukan kesalahan dengan kedua ibu bapa dia. Dapat berita mak meninggal dunia, balik cepat. Bapak sakit masa tu nak minta maaf. Sampai-sampai di rumah tak sempat nak mohon maaf. Ibu bapa dia dah meninggal dunia. Ya Rasulullah, saya ni banyak salah dengan kedua ibu saya. Rasulullah, ada tak cara boleh saya memohon keampunan? Kata Rasulullah, boleh dengan 3 syarat. Pertama sekali, kata Rasulullah, engkau sendiri kena berubah jadi orang baik. Yang keduanya, kata Rasulullah, buat kebajikan, niatkan pahala tu untuk kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia. Yang ketiganya, kata Rasulullah, pergi cari balik kawan-kawan mengetih. Bahasa saya lah, kalau sekarang ni kawan-kawan mengecai. Tahu cai tahu? Tak tahu. Cai itu di Pakistan. Orang Pakistan kata cai tu. Arab, cai itu bahasa Arab. Kawan-kawan mengetih, tuan-tuan lebih faham lagi kan. Siapa dia kawan-kawan mengetih, kawan-kawan minum kopi dengan bapa kita masa dia hidup dulu? Hubungkan silaturahim dengan mereka. Jadi dengan cara ini, kata Rasulullah, insya-Allah Allah Taala boleh mengampunkan kesalahan kamu, kesalahan kedua bapa kamu tadi. Jadi tuan-tuan, ini pentingnya tadi bagi tahu yang saya sebut ni, sebelum berangkat ni tadi mohon restu daripada kedua ibu bapa ni, penting. Okey, yang kelima, yang keenamnya berwasiat kepada keluarga yang ditinggalkan. Jangan tiba-tiba hilang je. Wasiat ni perlu. Sebab itu semalam pagi tadi pun sebenarnya dalam taklimat tu dia masuk juga isu hibah dan wasiat ni. Kita kadang-kadang tertinggal tuan-tuan. Sebenarnya wasiat ni di antara perkara yang dituntut dalam agama kita. Esok kita mati, tak tahu banyak mana harta kita tinggal. Lepas tu dia hibah dan wasiat ni perlu. Ada pernah ceramah wasiat dengan hibah kat sini? Pernah ya? Dia apa yang kita buat, bagaimana proses tuntutan tu di pejabat pusaka kecil, tengok jumlah harta tu, ataupun nak bicara di mahkamah tinggi pula dan sebagainya. Ada proses-proses perundangan di situ. Yang ketujuh, persediaan fizikal lah. Kena jogging-jogging. Ini ibadah yang bersifat fizikal ni tadi. Okey tuan-tuan. Kemudian semasa menaiki batu haji, melaksanakan keseluruhan rukun dan wajib haji dengan tertib, tak mengambil jalan mudah, kena membanyakkan amalan sunat. Ini antara semasa menaiki haji. Berdoa, banyakkan berdoa, bertaubat di Baitullah, mohon ampun, membaca dan mengamalkan Al-Quran, mengekalkan berjemaah di Masjidil Haram, bukan solat di hotel atau di rumah penginapan. Ada tuan-tuan orang pergi jauh-jauh di sana, tak pergi semayang dekat masjid. Dia kata jauh Ustaz, 1 kilo. Perjalanan kita besok di mahsyar lagi jauh. Lagi jauh. Itu sebenarnya. Yang ketiganya, selalu ingatkan kematian, sama ada ketika berada dalam ihram. Kerana ketika itu pakaian ihram tu adalah sama dengan pakaian kain kapan yang kita pakai, putih. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi sana, sunat pakai ihram ni kain yang warna putih. Boleh tak pakai yang warna lain? Boleh. Tapi sebenarnya pakai putih tu kain kapan tu, kain ihram tu ada menyerupai dengan
dengan kain kapan apabila kita mati besok. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya kalau kita nak tengok dari segi falsafah ibadah ni, dia ada banyak falsafah ini yang mempunyai perumpamaan dengan kehidupan akhirat. Hari raya itu sendiri, dengar saja pengumuman tu kita ingat berakhirnya Ramadan, masuklah Syawal. Kita bila berakhirnya umur kita, tinggal di dunia, masuk pada akhirat. Kena ingat begitu, tapi tak pernah kita ingat begitu. Kita ingat apa nama? Lagu lah. Apa nama tu lagu Alina tu apa nama? Berlalulah sudah Ramadan kan. Kemudian apa lagi? Bayar dam kalau terlanggar perkara wajib. Yang keempat, yang kelimanya, kena ada sifat suka membantu sahabat, rakan-rakan yang susah, elakkan penting diri sendiri. Banyak juga berlaku ni tuan-tuan. Yang keenamnya, kena belajar juga solat jenazah yang biasa mengiringinya. Setiap fardu ni ada dia buat solat jenazah. Saya tuan-tuan, pengalaman-pengalaman yang lalu, ada juga jemaah kita ni solat jenazah pun dia tak tahu nak buat. Pernah satu hari tu saya pergi, dia pun ni tak pernah solat jenazah. Tiba-tiba dekat sana setiap waktu solat jenazah. Balik-balik minta tolong ajar ustaz cara beritahu kami ni solat jenazah macam mana. Maknanya dia buat sama hari ni, dia tak sendiri tak faham, ikut-ikut. Bila kita dah terangkan tu, dia balik, dia pergi masjid, Allahu Akbar, ustaz katanya, hari ni baru rasa sah solat jenazah. Apa sebab? Ada sedikit ilmu ni tadi. Sebab tu tuan-tuan nak buat ibadah ni kena ada ilmu. Kata Imam Nawawi, kemabruran itu sendiri ialah dilihat sejauh mana kita memahami kaifiat dalam ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Itu penting. Kemudian jangan kutip barang jumpa tuan-tuan suci ni. Saya jumpa duit tuan-tuan masa dekat sana. Dekat sana tak ada tabung. Masjid ni tak ada tabung. Jadi duit tu saya simpan, tanya-tanya semua tak mengaku. Saya buat macam mana? Pergi dekat dia ada satu ruang macam mana? Kalau dekat dengan abraj tu, dia dekat dalam tu dia ada satu macam kaunter yang menerima barang-barang jumpa untuk sabil, untuk kita buat situlah. Tapi dia bayar tu pakai kad kredit. Dia tak terima tunai. Bayar kad kredit, duit tu kita kontrol lah. Jangan ambil, jumpa ambil. Ini banyak masalah kita hari ni. Sebab kita ingat tuan-tuan, pergi Mekah takkan orang nak mencuri. Kalau tuan-tuan hari ni pergi sana, masuk Masjidil Haram, buka kasut, letak tempat kasut, 3 kali buat macam tu, biasanya hilang. Hilang tu. Banyak kes-kes tuan-tuan sahabat saya pergi masjid bawa duit tunai, orang boleh toreh poket ni tadi, habis semua dokumen dengan duit sekali. Takkan kata Mekah borang mencuri. Jangan tuan-tuan. Ni sahabat saya cerita, isteri dia pergi nak cium Hajar Aswad. Apa keperluan orang perempuan nak pergi cium Hajar Aswad tu benda sunat sampai nak kena terbuka-buka aurat? Dia pergi cerita ni sendiri, sahabat suami dia cerita kat saya. Pergi cium. Dia pergi cium Hajar Aswad, orang pergi pegang buah dada isterinya kat bawah depan Baitullah. Ya. Yang ke-8, memperbanyakkan amalan sunat, umrah sunat, tawaf sunat. Ni tuan-tuan, kalau orang tanya saya, di sana ni mana afdal kita buat, memperbanyakkan amalan tawaf ataupun semayang ataupun umrah sunat? Dia kena tengok keadaan. Dia di sini dia kena tengok keadaan tuan-tuan ya. Kalau kita rasa kita ada kekuatan, buat umrah sunat, ataupun kalau tidaknya kita semayang tawaf sunat. Semayang tawaf sunat pula apa? Memperbanyakkan tawaf sunat. Solat duha, kalau kita jarang buat sebelum ni, lazimkan di sana ni solat duha. Sunat tasbih, jadi kita buat sunat tasbih ni di sini saja kan. Jangan sampai kita tidak melakukan solat tasbih ni, buatlah. Kalau tak pun sekurang-kurangnya semua hidup sekali kita buat. Kalau tak membuat hari-hari pun. Bersedekah, lazimkan. Baca Quran, beriktikaf, berzikir dan lain ibadah. Yang ke-9nya, mengutamakan amalan yang paling afdal, bermalam 10 malam pada hari tasyrik di Mina ni. Kerana khilaf sunnah kebiasaan amalan Rasulullah ini. Ini Rasulullah sendiri buat begitu. Dia akan tunggu sampai hari yang ke-13 di bulan Zulhijjah tu, duduk di sana. Jangan sibuk, dia cepat balik ke Mekah. Yang ke-10nya, bawa korban tanah suci bagi yang berkemampuan. Kerana dalam hadis kata, paling afdal haji itu
ialah bertalbiah sebanyak-banyaknya diikuti dengan menyembelih korban kalau ada kemampuan di sanalah. Lepas tu dah balik daripada haji, banyak lagi perkara yang tuan-tuan. Tanda bagi golongan yang mendapat haji mabrur tu, kita tengok dia punya tanda sebab balik. Maknanya dia selalu melakukan solat berjemaah di Mekah Madinah, dia balik sini sentiasa memakmurkan masjid. Corak kehidupan seharian mereka yang berubah ni mesti ada berubah sesuai dengan kedewasaan yang menjurus kepada aturan syariat Allah Ta'ala ni. Selepas dia kembali tanah air, lepas menunaikan haji, dia mengekalkan dirinya dalam keadaan bersih daripada sebarang noda tadi. Ini tuan-tuan, memperbaiki dirinya ke arah yang lebih sempurna daripada segi akhlak, kelakuan dan cara berpakaian dia tadi. Kalau dulu kadang-kadang basuh kereta pakai seluar kaki panjang. Tahu pakai seluar kaki panjang? Dia basuh kereta pakai seluar nampak kaki je panjang. Maksudnya pakai seluar pendek. Jadi dia dah ada kesedaran, alhamdulillah, menutup aurat. Ada dia punya perubahan diri. Itu tanda-tanda kemaburannya. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak bincang lagi bagaimana senang kesukaran untuk mendapat haji mabrur, sebab-sebab mengapa haji tak mabrur, ada banyak sebab yang perlu kita bincang dalam siri kuliah yang akan datang. Itulah yang dapat saya kongsikan tuan-tuan, bila ke arah haji mabrur ni ada perkara-perkara sebelum, semasa dan selepas daripada kita mengerjakan ibadah tu, dia akan dapat tanda-tanda yang kita nampak kemabruran pada diri seseorang itu tadi. Tuan-tuan ya, saya kira cukuplah sekadar itu di atas perkongsian yang saya soalan. Sebenarnya hadis tu kita kena tengok dia punya keadaan jarah wa ta'dil hadis. Sekali itu, kalau pengalaman saya pergi 2003 dengan abang kepada Ustaz Idris punya abang tu, siapa nama, Ustaz Salih Haji Ahmad, yang saya banyak belajar fiqh dengan dia ni. Dia ni orang yang jabatan fiqh dan usul di UM dulu. Masa saya pergi, saya tengok Ustaz ada orang ni daripada Gombak ni, saya kata ni orang yang ada background tarikat ni, pergi satu hari buat 3 kali buat umrah. Orang perempuan pun dipaksanya buat 3 kali sehari. Kita ni kalau boleh buat sebab dia kata sebenarnya pergi tu kalau lagi segi tuntutannya sehari sekali ya Rasulullah buat, dia kata begitu. Jadi sekali itu satu hari. Jangan kita pergi sebulan sana sampai sekali. Tak kenalah. Saya tanya soalan ni dengan penceramah haji. Ada soalan yang dipanjangkan oleh sahabat saya, tanya, dia kata, Ustaz, kalau kita buat umrah tak pergi buat umrah dalam bulan haji, dah buat umrah yang lain, dah duduk sebulan sana tapi tak buat umrah. Dapat sedah saya kata, jangan tanya soalan bodoh dengan saya. Saya yang kena. Padahal kita nak menyampaikan soalan orang lain. Jadi benda tu ada perbahasan tentang aula, macam saya sebut tadi, mana afdal kita nak memperbanyakkan tawaf sunat dengan umrah sunat, tu ada cerita perbahasan. Cuma sekali 2 kali itu yang saya dipahamkan, Rasulullah buat tu setiap hari sekali. Setiap hari tu sekali. Kalau datang tu sebulan musim haji tu sekali tu, tengok dari segi macam mana dia buat kaedah. Ini saya belum bincang lagi. Ada orang pergi umrah 2016 tak sempurna umrahnya sampai ihram berbelas tahun pun ada juga. Tu tak cerita lagi tu. Itu kena tengok dalam bab hadis tuan-tuan, bagaimana situasi sebenarnya hadis yang katakan sekali itu macam mana. Itu kena rujuk kepada pakar hadis yang boleh saya kongsikanlah. Okey. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ja'alhu lana imama nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Alhamdulillahirabbil alamin.